depan dengan kenyataan untuk berlumba mencari kekuatan suara terbanyak. Tetapi nilai dan etika itu masih tegak. Sebab itu saya bila orang tanya, Islam ini ada bedanya dengan amali. Kalau kita nak muslimun, hakikiyun, untuk angkat kerja mereka menjadi orang beragama, seperti mana juga orang Kristian, Hindu, Buddhis dan lain-lain. Supaya keluhuran prinsip ini akan membantu kita membentuk pribadi yang tidak mengkhianati amanah. Dan tidak hanya politik kebencian dan adu domba. Kita dengar umpamanya orang banyak minta ulas pemimpin-pemimpin zaman lalu yang sentiasa menimbulkan kebencian dan perbezaan dan permusuhan, termasuk di antara kita pembangkang. Saya memilih untuk tidak menjawab. Kerana apa? Kerana lebih pantas untuk kita anggap dan andai rakyat itu tidak boleh diperbodohkan. Kalau kita itu bergelumang dengan rasuah berbilion ringgit, perkayakan anak menantu, rakyat tidak akan pejam mata. Dia mungkin kabur masa kamu berkuasa, tapi dia juga akan terdidik. Ini peringatan kepada kita, kerana kita juga pernah perintah seketika Pakatan Harapan, dan terbukti dari segi membatas rasuah, mengadakan program lebih baik dari yang dulu. Tetapi tidak dianggap sebagai alternatif yang terlalu baik kerana keterbatasan yang banyak. Benar, kita tegas menghadapi kelompok rasuah, tapi kita juga melindungi perasuah-perasuah di kalangan kita. Ini yang menjadikan mereka membina kekayaan dan kemudian mengkhianati kita. Kebetulan orang-orang yang kaya dan banyak uang masa mana? Masa mereka itu perintah dalam kerajaan Pakatan Harapan. Sebab itu dalam menilai, dalam memperkuatkan pembangkang, dalam memilih untuk menjadi kerajaan baru, kita tidak boleh lupa bahawa prinsip etika good governance tidak boleh dikompromi. Sekarang kita berdepan dengan kerajaan yang disebut di Surah Zahir dan disebut banyak. Saya lihat kalau di parlimen dan di luar parlimen, ahli parlimen kita pimpinan menyebut tentang hilangnya keabsahan, legitimacy, keadaan yang fragile, terombang-ambing kerajaan ini. Cara dia memujuk hanya memberi jawatan dan projek. Tersebar luas negotiated tenders untuk memperkayakan tembolok pemimpin-pemimpin yang bicara soal rakyat miskin dan Melayu miskin di luar bandar, tetapi memperkayakan tembolok sendiri. Belum ada pengajaran yang mereka peroleh. Sebab itu susah. Saya kesal. Sementara kita menyokong, benar, Pakatan Harapan harus utuh dan kuat. Dan barisan pembangkang yang belum dalam Pakatan Harapan harus dirangkul bersama. Memang itu kenyataan politik. Tetapi untuk meletakkan asas, membetulkan balik, ialah betul kembali kepada fundamentals. Apa dia fundamentals? Tolak rasuah, tolak kronisme, tolak kezaliman, tolak keangkuhan kuasa, arrogance of power. Ini mesti kita tolak. Tak peduli sama ada dalam pembangkang atau dalam kerajaan. Kalau kita terlalu dalam satu bentuk obsession, mesti dapat pembangkang. Apa? Soal nilai tidak timbul? Soal etika dan akhlak tidak timbul? Apakah
seperti mana pemerintah dulu dan sekarang? Tidak. Tapi apakah ia merupakan satu alternatif yang boleh kita anggap sebagai kerajaan reform? Belum. Walaupun ada menteri-menteri yang wibawa, tetapi saya lihat ini pada keseluruhannya pimpinannya tidak memenuhi hasrat reform. Sebab itu kita parah. Sepanjang 2019 pilihan raya kecil itu bukan sekadar kalah teruk, dan di antara yang paling parah dalam sejarah. Ada orang tidak senang saya ungkapkan perkara ini kerana apapun Kerajaan Pakatan Harapan harus dipertahankan. Tidak. Saya pertahankan yang menang. Saya pertahankan Pakatan Harapan. Saya tidak mau pertahankan keterlanjuran dan rasuah dan penyelewengan di kalangan kita. Sebab itu kita mau bina kekuatan kita kerana pimpinan keadilan, pimpinan DAP, pimpinan amanah nampak sentiasa memperingatkan prinsip ini. Malah bila mereka beri mandat kepada saya, Anwar, terus bincang dengan siapa sahaja. Ingat, siapa sahaja untuk mendapat majoriti. Tetapi syarat yang mereka berikan, yang saya setuju, tidak boleh melanggar prinsip good governance, komitmen untuk menolak rasuah dan penyelewengan, dan menjadikan Malaysia ini Malaysia bagi semua rakyat, semua kaum di negara. Walaupun ada yang gusar, yang bertanya, tidak ada salah bertanya. Tetapi prinsip ini tidak pernah saya abaikan. Sebab itulah ia mengambil masa yang panjang. Kalau saya mau kompromi tentang prinsip, mula mereka kata no Anwar, sekarang ramai yang kata okey Anwar, but no DAP. Saya jawab yang cukup tegas. Ya. Kalaulah mengatakan untuk menolak kelompok kita itu membolehkan saya jadi Perdana Menteri, itu bukan pilihan saya. Tetapi untuk merangkul semua menyebabkan proses itu lebih apa disebut protracted, lebih tertangguh, tetapi sekurang-kurangnya jelas dan meyakinkan. Saya tidak mau komen tentang apa yang berlaku dalam persidangan bagian-bagian UMNO pada hari ini. Itu urusan UMNO. Tetapi yang saya nak jelaskan ialah kelengahan ini menyebabkan wacana lebih matang. Belum pernah sepanjang saya jadi pembangkang, atau sejak saya masuk penjara tahun 98 sampai sekarang, pernah ada peluang untuk berwacana secara hati ke hati, secara terus terang tentang keyakinan saya tentang reform, tentang kedudukan dan peranan DAP dan pimpinannya, amanah, tentang sikap saya tentang UMNO dan keterlanjuran mereka, dan kesediaan saya bersama bagi sesiapa sahaja yang patuh dan terima tentang prinsip good governance yang menjadi hasrat UMNO itu sendiri. Dan bagi saya ini cukup mendewasakan, kerana ini juga ruang bila kita bincang wacana, ada titik persefahaman dari kalangan beberapa orang yang membolehkan kita mengemudi negara ini berdasarkan landasan yang betul. Dan ini saudara, saya percaya untuk menyongsong di hari muka, kita harus balik melihat kepada isu pokok perjuangan kita. Ya. Dan kita terima sejarah. Sebab itu saya dengan dari segi persahabatan mendiang Kit Siang, mendiang Karpal Singh dan sekarang Kit Siang umpamanya, bukan saja sebagai sahabat, sudah menjadi sebagai keluarga. Orang boleh pertikai, tetapi kefahaman ini penting sebab kita dapat berurusan dengan ikhlas dan terus terang. Seperti mana pimpinan keadilan Ahmad Sabu, Dr. Hatta yang lama dengan kita. Ini penting untuk capai kesefahaman ini.
kewarasan dan kebijaksanaan kita. Bila proses ini tertangguh dan kita dapat bicara dengan tulus dan ikhlas dengan rakan-rakan sama ada di kalangan pembangkang yang bersedia, bukannya menolak dalik, bukan untuk mengembalikan cara lama, no way. Saya dan pimpinan keadilan, seperti yang saya sampaikan kepada saudara Lim Guan Eng dan pimpinan DAP dan juga Amanah, saudara Masabud Amanah, bersedia bekerjasama dengan sesiapa saja, tapi tidak bersedia untuk bersekongkol untuk mengembalikan cara lama, kezaliman lama, angkuhan lama dan rasuah lama. Very precise and clear. Ini maknanya kita bersedia untuk bekerjasama dengan sesiapa saja dari kalangan pembangkang dalam kerajaan, tapi tidak bersedia bekerjasama dengan sesiapa pun, baik di pembangkang atau dalam kerajaan, yang meninggalkan prinsip utama untuk menetapkan tata kelola yang baik, menghentikan amalan jijik rasuah yang mencengkam dan memiskinkan rakyat kita, dan mengadakan satu dasar ekonomi yang boleh menjaga kepentingan negara dan kepentingan rakyat bawahan. Ini jelas dan saya sangat sukacita kerana rakan-rakan dalam pimpinan Pakatan Harapan mengerti dan faham dan komited dengan prinsip yang ini. Ya, kita juga satu badan demokratik. Jadi ada kadang-kadang suara-suara desas-desus yang kemudian kadang-kadang menimbulkan keresahan. Saya tidak fikir kita harus terlalu negatif. Sebagai badan demokratik, kadang-kadang orang lama rasa tercuit, kadang-kadang orang muda rasa tersisih. Kita harus dengar, terima baik pandangan mereka, tetapi ingatkan semua termasuk diri kita bahawa perjuangan ini mesti istiqamah, mesti islah mastata', mesti hasratnya adalah untuk membawa perubahan. Kalau tujuan kita hanya untuk ambil alih kuasa, meneruskan politik adu domba dan kebencian, ia tidak ada makna. Kita terlalu lama dengan politik kebencian dan adu domba dan permusuhan, ya, mencerca. Hari ini pun ada yang mencerca saya dalam di kalangan pimpinan UMNO, tapi saya tidak fikir kita harus beri layanan semua, kerana yang kita tegaskan di sini adalah kembali kepada landasan. Apa dia landasannya? Tata kelola kerajaan dan good governance yang baik, menolak rasuah. Saudara, rasuah dulu, rasuah sekarang, tak habis-habis. Rakyat dalam kacau, bayangkan COVID-19, rakyat miskin, pengangguran banyak, orang Melayu sengsara, Cina yang meniaga berselera, orang India tersisih terus, yang di pedalaman Dayak, Kadazan langsung seolah-olah hilang pengharapan mereka. Masih ada pimpinan dan cukong-cukong mereka hanya memikirkan kontrak dan merebut kekayaan. Manusia jenis apa ini? Apakah wajar orang-orang ini dipertahankan? Ya, sebab itulah saudara, doa dan kerja dengan yakin bahawa untuk selamatkan negara ini, kita perlu kekuatan Melayu, Cina, India, Dayak, Kadazan bersama untuk menyelamatkan negara dari kesengsaraan dan derita ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.